Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'alil 'azim. Amma ba'd. Sidang penonton yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah kita rafakkan kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pada hari ini kita berada pada Sayyidul Ayyam, pada hari Jumaat, pada bulan yang penuh dengan keberkatan, iaitu bulan Rajab. Yang moga-moga Allah Ta'ala berikan keberkatan pada kita dalam bulan Rajab dan juga pada bulan hadapan, bulan Sya'ban. Dan moga-moga Allah Ta'ala memanjangkan usia kita untuk kita berada dalam bulan Ramadan, insya-Allah. Alhamdulillah, kita berada dalam program yang insya-Allah diberkati pada pagi ini, iaitu program Salam Jumaat yang diterbitkan oleh Jabatan Mufti Negeri Perak dengan konsep yang cuba hendak disampaikan, iaitu muhasabah diri meraih redha ilahi, insya-Allah. Pada pagi ini insya-Allah saya ingin kongsikan berkaitan dengan hadis Nabi SAW, iaitu hadis daripada Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah khalaqa Adam min qabdatin qabadaha min jami'il ard, faja'a banu Adam ala qadri al-ard, minhum al-abyad wal-aswad wa bayna dhalik as-sahlu wal-haznu wal-khabithu aw kama qala. Hadis riwayat Imam Tirmizi, hadis hasan sahih. Hadis ini daripada Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW telah bersabda, inna Allah khalaqa Adam min qabdatin qabadaha min jami'il ard. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan Adam itu daripada segenggam tanah yang diambil daripada campuran tanah-tanah di seluruh pelosok bumi. Faja'a banu Adam ala qadri al-ard. Maka kerana itulah anak-anak Nabi Adam ini ataupun Bani Adam ini terbentuk menurut corak bagaimana bumi itu. Di mana kalau dilihat minhumul abyadu wal aswadu wa baina dhalik, dari sudut kulitnya, dari sudut fizikalnya, ada di kalangan mereka itu yang berkulit putih, ada yang berkulit hitam, dan ada yang kulitnya itu warnanya di antara keduanya itu seperti macam kita lah, orang-orang di sebelah khatulistiwa ini yang kulitnya kulit sawo matang. Dan juga daripada tabiatnya juga, seperti mana bumi, ada di kalangan manusia itu disebut sebagai as-sahlu wal-haznu wal-khabith. Ada di kalangan mereka itu yang mudah ataupun lemah lembut orangnya, ada yang kasar, dan ada yang sifatnya itu buruk rupanya ataupun keras. Tuan-tuan sedang penonton yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kalau kita lihat berdasarkan kepada hadis ini, bagaimana baginda Nabi SAW telah menyatakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menciptakan Adam AS itu daripada genggaman-genggaman tanah yang diambil daripada seluruh pelosok bumi. Dalam satu hadis yang disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, di mana hadis ini diriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud, baginda Nabi SAW menceritakan ketika mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak menjadikan Nabi Adam AS ini. Maka ketika itu Allah Ta'ala menghantar para malaikat untuk mengambil tanah daripada bumi ini. Maka antara malaikat yang dikirim pada awalnya itu adalah malaikat Jibril AS. Dihantar Jibril AS ke bumi ini untuk diambil tanah bagi diciptakan jasad Nabi Adam AS. Namun ketika mana Jibril AS sampai ke bumi ini nak mengambil tanah daripada bumi ini, bumi menyatakan bahawa sesungguhnya aku mohon perlindungan Allah Ta'ala daripada kamu supaya kamu tidak mengurangi aku atau memalukan aku. Bermakna bumi ketika itu tak bagi Jibril AS ambil tanah untuk dijadikan jasad Nabi Adam AS. Lalu ketika itu Jibril AS naiklah ke hadarat Allah Subhanahu Wa Ta'ala
Lalu dikirimkan pula malaikat Mikail. Dalam riwayat ini menyatakan, maka malaikat Mikail turunlah ke bumi dan ingin mengambil tanah daripada bumi ini untuk dijadikan jasad Nabi Adam alaihissalam. Maka sekali lagi bumi menyatakan bahawa aku mohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala daripada kamu supaya kamu tidak mengurangi aku atau memalukan aku. Maka malaikat Mikail ketika itu naik semula ke hadarat Allah Subhanahu wa taala dan beritahu tentang apa yang telah berlaku. Maka ketika itu Allah Taala mengirimkan malaikat Israel yang kita kenal sebagai malaikat maut pada hari ini. Maka ketika itu malaikat Israel turunlah ke bumi seperti mana yang telah difirmankan, seperti mana yang telah diarahkan. Maka ketika itu malaikat Israel pun nak ambil tanah untuk dijadikan jasad Nabi Adam AS seperti mana yang telah diarahkan oleh Allah Ta'ala. Maka bumi ketika itu sekali lagi berkata, aku mohon perlindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada kamu supaya kamu tidak mengurangi aku atau memalukan aku. Sekali lagi bumi berkata begitu. Namun ketika itu Israel pula berkata, aku juga memohon pada Allah Ta'ala agar dijauhkan daripada pulang pada Allah Ta'ala tanpa menunaikan perintahnya. Lalu ketika itu malaikat Israel pun ambil tanah dan kemudian dibawa ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitulah antara kisah yang berlaku yang telah disebutkan dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Dan juga tuan-tuan sidang penonton sekalian, kalau kita lihat di dalam beberapa buku menulis mencatatkan bahawa bagaimana Nabi Adam AS ini diciptakan. Kalau kita lihat dalam Quran, bagaimana Nabi Adam AS ini Allah Ta'ala rakamkan dijadikan daripada beberapa jenis tanah. Tanah itu daripada bumi, tetapi ada beberapa jenis tanah. Dan antara tanah yang diambil itu adalah disebut sebagai turab. Di mana turab ini adalah satu lapisan tanah yang berada di atas. Maknanya kalau kita berjalan-jalan kaki itu, kita akan dapat lihat bahawa lapisan paling atas daripada tanah itu disebut sebagai turab. Ataupun hampir dengan makna yang kita sebut hari ini sebagai debu. Maka ketika itu tuan, disebutkan bahawa nama Nabi Adam AS itu yusammal Adam, dinamakan Adam itu kerana disebut min adimil ard. Kerana Nabi Adam itu antara unsur tanah yang diambil daripada bumi itu adalah daripada min adimil ard, iaitu daripada lapisan tanah yang di atas itu. Maka disebut Adam itu Adam kerana min adimil ard. Maka begitulah sifat manusia daripada ataupun sifat Nabi Adam itu daripada tanah. Maka datanglah juga manusia ini dengan fizikalnya juga dipengaruhi dengan tanah. Maka dalam hadis itu telah menyebutkan bahawa bagaimana faja'a banu Adam ala qadar al-ard. Bagaimana manusia ini pun ataupun Bani Adam ni datang dalam bentuk ataupun dalam corak bumi ini juga. Di mana kalau kita lihat dari sudut kulit ataupun fizikalnya, minhumul abyadu wal aswadu wa baina dzalik, ada yang berkulit hitam, ada yang berkulit putih, dan di antara keduanya. Di mana kalau kita lihat manusia-manusia Allah Ta'ala tebarkan di muka bumi Allah Ta'ala ini sesuai dengan kulitnya itu, sesuai dengan fizikalnya itu, berada di tempat di mana Allah Ta'ala telah takdirkan. Contohnya kalau kita lihat sahabat-sahabat kita yang berada di sebelah Afrika, kulitnya gelap, hitam, sesuai dengan keadaan mereka duduk di kawasan yang panas, di kawasan gurun. Kawan-kawan kita yang berada, sahabat-sahabat kita yang berada di sebelah negara-negara Eropah sana yang sejuk, maka kita dapati bahawa mereka itu berkulit putih sesuai dengan keadaan fizikal itu. Dan begitulah Allah Ta'ala menciptakan manusia ini sesuai dengan keadaannya itu, bahkan sesuai pula dengan aktiviti harian yang mereka jalankan itu juga. Itu dari sudut fizikal. Kemudian dalam hadis ini juga menyebutkan bagaimana tanah ini juga mempengaruhi sifat manusia dari sudut tabiatnya itu. Kerana ada manusia itu disebut sebagai as-sahlu wal haznu wal khabith. Ada di kalangan manusia ini yang disebut sebagai sifatnya itu mudah dilentur. Seperti mana tanah itu, yang kalau kita kata tanah itu tanah gambut, tanah yang telah digemburkan itu, maknanya kalau kita letak
benih, maka akan hiduplah daripada benih itu pokok-pokok ataupun tanam-tanaman. Ada juga tanah itu yang sifatnya keras. Tetapi keras itu sesuai pula untuk dijadikan jalan. Sesuai pula untuk didirikan bangunan di atasnya. Ada pula tanah ini yang sifatnya itu basah. Dia boleh menampung air. Bahkan ada juga tanah yang disebut tanah liat. Ketika mana dia basah itu boleh dibentuk dan kemudian bila dia kering dia jadi tembikar. Beri manfaat kepada manusia, masya-Allah. Maka begitulah manusia dengan pelbagai sifat, dengan pelbagai tabiatnya ini, ada yang mudah untuk dilentur, yang sifatnya lemah lembut, mudah dinasihati. Ada pula di kalangan kita yang sifatnya keras, seperti mana tanah tu, tapi walaupun pelbagai sifatnya itu, tetap ada kelebihannya seperti mana sifat tanah itu. Maka berdasarkan kepada hadis yang saya kongsikan bersama pada pagi yang berbahagia ini, ingin saya buat sedikit kesimpulan berdasarkan kepada hadis ini. Dua kesimpulan, insya-Allah, moga-moga bermanfaat. Yang pertama, bagaimana Allah Ta'ala menciptakan manusia ini daripada tanah yang sifatnya itu pelbagai, tetapi ada manfaatnya kalau sekiranya kita dapat salurkan ataupun kena pada caranya. Manusia ini ada pelbagai karenah dan juga tabiat. Bagi kita sebagai seorang ibu ataupun bapa ataupun seorang guru, maka kita ada anak ataupun anak-anak murid yang pelbagai karenah dan juga tabiat. Namun semua itu kalau kita berjaya salurkan kepada kebaikan, kepada ketaatan, maka insya-Allah dia akan membentuk mereka sebagai manusia yang hebat. Kita akan jadi manusia yang hebat. Contoh yang kalau kita lihat dalam sejarah Islam, Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu an, seorang tokoh, seorang sahabat yang cukup terkenal ketika mana zaman jahiliahnya, seorang yang kasar, seorang yang bengis, yang pedangnya itu tajam, bermaksud siapa sahaja yang silap akan ditebas, akan dibunuh. Tetapi ketika beliau telah memeluk Islam, ketika beliau menjadi khalifah, beliau melaungkan bahawa kerasnya Umar itu adalah untuk orang yang zalim, tetapi lemahnya Umar itu di hadapan orang yang dizalimi. Ketika mana orang berhadapan dengan orang-orang yang zalim, maka Umar akan menunjukkan sifat kerasnya itu. Ketika berada di hadapan orang-orang yang dizalimi, maka Sayyidina Umar akan menunjukkan sifat kasih sayangnya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana manusia ini dijadikan daripada tanah agar memberikan suatu peringatan kepada kita agar kita tidak akan sombong dan sentiasa tawaduk pada Allah Subhanahu wa taala. Apapun kedudukan kita, bagaimana sekalipun kita ini dimuliakan oleh masyarakat dengan pelbagai gelaran-gelaran dan sebagainya, ataupun mungkin kalau kita ada tahap keilmuan yang sangat tinggi dari sudut kelaikan akademik dan sebagainya, namun ingatlah bahawa kita ini daripada tanah. Tanah, bila orang berjalan di atas bumi ini, tanah itu dipijak. Tidak betul kalau ada orang berjalan di atas tanah, tanah tu diambil letak di atas kepala. Itu tidak betul caranya. Tetapi Allah Ta'ala lah yang memuliakan manusia ini dengan dianugerahkan sebagai tugas khalifah di muka bumi Allah Ta'ala ini. Dan Allah Ta'ala menjadikan pula manusia ini ahsani taqwi, dengan sebaik-baik kejadian. Semulia-mulia mana pun kita akan makan hasil daripada tanah, dan akhirnya pun kita akan kembali kepada tanah. Ini dia akan kebumikan. Janganlah kita menjadi seperti iblis yang angkuh dengan sifatnya yang dijadikan daripada api. Sehingga Ibn Kathir menyatakan dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah bahawa iblislah makhluk yang pertama menilai sifat fizikal itu sehingga dia merasa angkuh dan juga sombong. Mengakhiri tazkirah ringkas kita pada hari ini, saya kongsikan satu hadis kursi juga, bagaimana baginda Nabi SAW menyatakan bahawa Allah Ta'ala berfirman, man tawadha' li hakadha, man tawadha' li hakadha. Allah Ta'ala berfirman, siapa yang tawadha' kepadaku hakadha. Ketika itu Nabi SAW menunjukkan ke bumi, ke tanah, rafa'tuhu hakadha,
maka Allah Ta'ala akan angkatnya dengan menunjukkan, Nabi SAW menunjukkan kepada langit. Bermakna sifat tawaduk kita daripada tanah ini tidak akan menjadikan kita ini manusia ataupun makhluk yang hina, tetapi dengan tawaduk kita dengan Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan mengangkat kita ke langit, insya-Allah. Moga-moga tuan-tuan tazkirah ringkas ini dapat bermanfaat kepada kita. Moga-moga insya-Allah kita bertemu lagi dalam salam Jumaat dengan pentazkirah yang lain, insya-Allah akan berkongsikan sesuatu manfaat pada kita semua. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.